Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kaha. Terkini di Palestin, keputusan gencatan senjata sudah pun dimuktamadkan antara pihak Israel dan juga pihak Hamas. Gencatan ini bermula pada awal pagi Jumaat dan dihormati ataupun dipersetujui kedua-dua pihak. Maksudnya masing-masing akan meletakkan senjata tanpa ada pertempuran terbaru, dan ini juga memberi sedikit kelegaan kepada rakyat Palestin yang lebih banyak terkesan akibat serangan terkini 11 hari yang menyebabkan sudah pun 232 orang terkorban, manakala 65 di kalangan tersebut adalah kanak-kanak. Amat menyedihkan, dan ribuan ataupun puluhan ribu penempatan dirobohkan menyebabkan ramai kehilangan rumah masing-masing, termasuk juga jana kuasa tenaga, loji, bekalan air bersih, sekolah, tadika kanak-kanak, pusat-pusat jualan dan juga ladang-ladang milik rakyat Palestin yang dimusnahkan dengan hampir puluhan ataupun ratusan serangan saban hari ditujukan ke semenanjung Gaza. Manakala di pihak Israel amat kecil casualtiesnya ataupun mangsanya, hanya berbelas saja yang terkorban, tetapi dianggap mereka yang paling banyak menerima tempias ataupun serangan yang dihalakan oleh Hamas ke bumi Israel. Jadi itu yang terkini. Gencatan ini diusahakan kebanyakannya adalah dari pihak Mesir dan disokong oleh kuasa besar seperti Amerika Syarikat, dan Netanyahu menghormati. Dan ini yang terkini kita kongsikan tentang konflik Israel menyerang Palestin. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini kita melihat dan kita ingin memahami lebih lanjut tentang krisis yang dibawa ataupun yang dimulakan oleh Israel ini. Di talian melalui Skype saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Rizwan Osman, Presiden dan juga NAB Chancellor Universiti Selangor, dan juga penganalisis Timur Tengah kita. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof, mungkin reaksi dengan gencatan terkini yang dimeterai oleh kedua-dua pihak, dan ini dapat sedikit kelegaan untuk membolehkan bantuan kemanusiaan dibawa masuk ke wilayah Palestin. Kalau kita lihat dalam sejarah peperangan antara Israel dan Arab, termasuklah dengan pertempuran yang berlaku di Gaza sebelum ini, Israel ada sasaran kenapa melancarkan perang, dan Palestin juga ada sasaran mereka yang tersendiri. Dalam peperangan yang meletus baru ini, ternyata sekali sasaran Israel ialah untuk menghapuskan sebarang bentuk penentangan daripada rakyat Palestin. Tetapi dalam konteks hari ini lebih kepada penentangan di Gaza, dan untuk itu apa yang dilakukan oleh Israel dalam tempoh 11 hari ialah melakukan pendekatan bumi hangus, ya, ataupun menjadikan seolah-olah sebahagian daripada Palestin itu sebagai parang jarak, parang pukul. Tetapi Haji Nazri, saya ingat saya perlu sebutkan di sini, ya, dalam sejarah peperangan yang berlaku ini, ya, sebenarnya Israel tidak pernah memberikan masa yang panjang untuk peperangan. Kalau kita bacakan, ya, Perang Sinai yang meletus dari tahun 1956 cuma perpanjangan 9 hari. Perang 6 hari, iaitu apabila Israel berjaya menawan Semenanjung Sinai, tebing barat dan juga Bukit Golan, cuma 6 hari. Perang Ramadan, apabila Mesir melancarkan serangan ke atas Israel di Semenanjung Gaza, cuma 20 hari. Peperangan yang paling panjang ialah Perang di Lebanon pada 2006, itu 34 hari. Perang Gaza pada tahun 2008-2009, Disember hingga Januari, cuma 22 hari. Dan yang terakhir, peperangan yang berlaku pada bulan Julai dan Ogos 2014, cuma 20 hari. Dan kali ini cuma 11 hari. Oleh itu pendekatan Israel ialah untuk mengenakan semaksimum kerosakan ataupun kemusnahan, dan selepas itu menawarkan gencatan senjata. Pihak Palestin pula, dalam peperangan yang berlaku ini, Haji Nazri, matlamat yang cuba mereka capai, Hamas khususnya, ialah untuk menunjukkan bahawa Hamas merupakan sebuah organisasi yang prihatin terhadap rakyat Palestin, dan ternyata itu memberikan suatu impak yang cukup positif bagi mereka. Kerana dalam sejarah
peperangan Arab-Israel, sejak beberapa peperangan yang saya sebutkan tadi, inilah kali pertama sambutan ataupun reaksi dunia itu begitu meluas. Boleh katakan hampir seluruh dunia menunjuk perasaan dan sebagainya, dan boleh katakan spontan. Dan ini menunjukkan bahawa dunia menaruh simpati dan peperangan yang berlaku ini berjaya dihebohkan, disebarluaskan dengan menggunakan media sosial dengan berkesan sehingga apa yang dialami oleh rakyat Palestin itu disedari oleh masyarakat dunia. Itu saya kira matlamat yang cuba dicapai oleh Hamas dan nampaknya itu mereka berjaya. Yang kedua, yang saya juga merupakan kejayaan yang dicapai oleh Hamas ialah apabila untuk pertama kalinya dalam sejarah kebangkitan rakyat Palestin, apabila rakyat Palestin secara seluruhnya bangkit. Kerana kita tahu di rakyat Palestin ini terbagi pada 3 kelompok. Betul. Yang pertama yang tinggal di Gaza, ya. Yang kedua di Tepi Barat, dan ketiga orang Arab Israel. Mereka ni Arab tapi duduk Israel. Dan inilah julung-julung kalinya, ya, ketiga-tiga orang Arab di 3 lokasi ini bangun secara serentak dan menuntut hak mereka. Dan bagi pada pengamatan saya, ini merupakan satu perkembangan baru yang memberikan impak yang agak berbeza selepas ini dari segi pendekatan rakyat Palestin dalam menuntut hak mereka pada masa akan datang. Prof, apa yang akan kita lihat selepas ini? Pastinya yang penting adalah memberi peluang untuk rakyat Palestin yang terkesan menerima bantuan kemanusiaan, membangunkan semula infrastruktur yang musnah akibat serangan 11 hari ini. Itu yang utama, kerana kita tahu selama ini Gaza memang sudah pun dikepung, miskin, tidak banyak infrastruktur yang ada di wilayah Gaza, tetapi dengan 11 hari ini pastinya lumpuh, tenaga untuk elektrik di rumah pun dihadkan ke 2, 3 hingga 4 jam saja sehari. Jadi selain daripada pembangunan semula dan juga membina hospital, merawat pesakit dan sebagainya, apa yang perlu kita lihat selepas ini tentang konflik yang terkini? Adakah kita akan lihat ada anjakan baru tentang dunia melihat keganasan Israel seperti mana yang Prof katakan tadi? Saya melihat ada perkembangan yang berbeza. Kerana setelah bertahun-tahun, lebih 70 tahun, berbagai usaha dan inisiatif untuk membela nasib rakyat Palestin itu nampaknya tidak menunjukkan sebarang hasil yang menggalakkan ataupun hasil yang membanggakan. Tetapi seperti saya katakan tadi, dengan keprihatinan yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia, keadaan sudah berbeza. Kerana selama ini kalau kita lihat, tidak semua yang menunjukkan minat ataupun keprihatinan mereka, tetapi dengan perkembangan yang berlaku ini, seolah-olah dunia membuka mata bahawa selama ini mereka bercakap soal kebersamaan, bercakap soal keadilan, tetapi kezaliman berlaku pada waktu ini, pada abad ini. Saya ambil contoh yang paling ketara. Masyarakat dunia digemparkan apabila berlakunya pembunuhan di New Zealand. Apabila jemaah yang sedang solat diserang. Seluruh dunia bangkit. Apabila berlakunya serangan ke atas tempat ibadat, tidak kira agama apa, seluruh dunia bangkit. Tetapi apabila berlakunya serangan ke atas Masjidil Aqsa baru-baru ini, pada mulanya seolah-olah masyarakat melihatnya sebagai suatu peristiwa biasa. Tetapi disebabkan oleh adanya keprihatinan yang ditunjukkan kepada isu ini sebelum ini, dia menjadi satu kebangkitan global. Ini satu perkara yang saya kira tidak berlaku sebelum ini. Dan daripada reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia ini menunjukkan bahawa selepas ini, masyarakat dunia melihat isu Palestin bukan lagi isu agama. Selama ini, isu Palestin dilihat sebagai isu yang memberikan kelompok tertentu, kaum tertentu. Diperjuangkan pula oleh Hamas yang mewakili kelompok Islamis. Tetapi, dengan peristiwa yang berlaku ini, dengan kejahatan senjata diumumkan pagi tadi, isu Palestin sudah diangkat sebagai isu kemanusiaan, bukan lagi isu agama. Dan kalau ini, penyelesaiannya adalah penyelesaian yang didesak oleh global. Kalau penyelesaian itu sekarang didesak oleh kelompok tertentu, itu yang berlaku sebelum ini. Dan satu perkara yang saya sebutkan tadi yang agak lebih menarik, apabila perkembangan yang berlaku ini memberikan suatu pandangan, satu pendapat, satu naratif, bahawa isu ini bukan lagi isu yang berkaitan dengan kelompok rakyat Palestin tertentu sahaja, tetapi seluruh rakyat Palestin. Kerana kalau kita sebelum ini, apabila berlaku serangan ke atas Gaza, penduduk di tepi barat merasakan ini adalah isu Gaza. Apabila berlakunya kebangkitan di tepi barat, ya, dirasakan itu adalah kebangkitan di tepi barat. Rakyat Palestin
Palestin yang tinggal di Israel merasakan ini adalah masalah yang berkaitan dengan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi dalam isu yang berlaku, kalau kita lihat dari segi kronologinya, peristiwa berlaku apabila satu penempatan yang dinamakan sebagai sejarah ini diusir keluar. Kemudian diikuti dengan serangan ke atas Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Gaza terletak di luar daripada kedua kawasan ini. Yang memberi amaran ialah Hamas di Gaza yang tak kena-mengena dengan apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Tetapi Hamas memberi amaran dan Hamas menunjukkan sikapnya dengan melancarkan roket sebagai tindakan balas. Dan ini memberikan suatu keyakinan, suatu imej baru pada Hamas bahawa Hamas bukan mewakili penduduk Gaza sahaja, tetapi Hamas mewakili seluruh kepentingan rakyat Palestin. Walaupun mereka terpaksa tentara, tetapi mereka merasakan bahawa ini sebahagian dari perjuangan rakyat Palestin. Oleh itu, saya melihat bahawa perpaduan dalam kalangan rakyat Palestin ini merupakan satu yang paling penting. Kerana sebelum ini, segala usaha yang berkaitan dengan perdamaian, memberikan hak kepada rakyat Palestin dan sebagainya, itu seolah-olah dikuasai, dimonopoli oleh Fatah. Tetapi kini Hamas memperlihatkan bahawa komitmen mereka itu jauh jelas, jauh lebih ke depan dan jauh lebih dapat sambutan dalam kalangan masyarakat dan jauh diyakini. Oleh itu dengan perkembangan baru ini, saya melihat bahawa potensi untuk adanya penyelesaian yang lebih berkekalan, yang lebih meyakinkan dan memberikan keadilan kepada rakyat Palestin itu akan lebih mempunyai potensi kalau dibandingkan dengan perkembangan ataupun usaha-usaha yang dilakukan sebelum ini. Prof, ramai juga pemerhati Asia Barat Timur Tengah merasakan bahawa rundingan damai untuk membawa ke semua yang terlibat ini ke meja rundingan amat sukar kerana kedua-dua pihak ada masalah besar. Netanyahu ada isu besar di Israel kerana kredibiliti politiknya tidak mendapat sokongan majoriti dan isu korupsi yang terus membelenggu beliau dan menggunakan serangan ini untuk melegitimasikan kuasa beliau di Israel. Itu Netanyahu. Manakala di peringkat Fatah langsung kita tahu mereka tidak dihormati oleh rakyat Israel. Pimpinannya begitu lemah. Abbas, begitu juga dengan Hamas. Jadi bagaimana kita ingin melihat ada broker baru untuk membawa mereka ke meja rundingan. Biarpun rakyat seolah-olah bersatu. Seperti mana Prof katakan tadi, di tepi barat, di semenanjung Gaza, di wilayah yang diduduki, termasuk juga 25% populasi Arab di wilayah Israel itu. Tetapi kuasa yang akan membawa mereka untuk ke meja rundingan ini. Siapakah Prof? Kalau kita dari segi sejarahnya, sebenarnya apa yang berlaku dalam kalangan rakyat Palestin ini sebagai manusia yang waras, ya, menyedari bahawa satu bentuk keadilan perlu ada. Dengan sebab itulah, sejak tahun 1961 bermula daripada perjanjian Madrid, kemudian terdapat usaha yang paling positif iaitu perbincangan yang membawa kepada perjanjian Oslo yang ditandatangani antara Yitzhak Rabin, Yasser Arafat dan disaksikan oleh Bill Clinton. Tetapi kemudiannya tidak ke mana apabila Yitzhak Rabin mati dibunuh oleh pelakor Yahudi. Menunjukkan di sini bahawa banyak negara, ya, seperti Spanyol, juga Sweden, Norway dan sebagainya, menunjukkan ada usaha dan ada kecenderungan untuk membantu. Ya. Tetapi disebabkan oleh kekangan-kekangan yang berkaitan dengan masalah rakyat Palestin dan juga masalah politik dalam Israel, nampaknya daripada tahun 1961 sehinggalah tahun 2021 ini, ya, inisiatif itu tidak memperlihatkan satu kejayaan. Malahan antara potensi besar ataupun antara pengharapan besar terhadap perdamaian yang berkekalan di rantau ini, khususnya berkaitan dengan Israel dan Palestin, ialah apabila ucapan Barack Obama yang seolah-olah memberikan cahaya kepada perdamaian ataupun satu penyelesaian yang berkekalan. Tetapi nampaknya itu tidak terjadi. Berbalik kepada persoalan yang disimpulkan, siapa yang akan menggerakkan usaha ini? Tapi saya tekan tadi bahawa terdapat perbezaan dari segi tragedi yang berlaku beberapa hari yang lalu dengan sebelum ini, ialah kerana masyarakat dunia, bukan masyarakat dunia tertentu, tapi seluruh dunia bangkit menyatakan bantahan mereka. Sehingga kan Israel berada dalam keadaan yang seolah terpinggir. Dan sebagai sebuah negara pada zaman era moden ini, tidak mungkin mana-mana negara boleh hidup dalam keadaan terpinggir. Dengan sebab itu, kalau kita lihat pada waktu ini juga, dalam kalangan rakyat Israel sendiri pun sudah ada tekanan yang menyatakan bahawa mereka inginkan perdamaian yang berkekalan. Mereka dah tak sanggup berperang lebih 70 tahun.
Dengan sebab itu saya melihat bahawa dengan adanya inisiatif daripada pelbagai pihak, rakyat Palestin sudah menderita 73 tahun, sudah tentu mereka inginkan perdamaian. Rakyat Israel juga telah mengalami perkara yang sama. Masyarakat dunia juga berdepan dengan suatu dilema apabila bercakap soal keadilan tetapi membutakan mata mereka apabila berkaitan kezaliman Israel di Palestin. Untuk masing-masing merasakan ada satu pertanggungjawaban. Dan ini berlaku dalam peristiwa di Oslo ya. Ketika perbincangan di Madrid menunjukkan kegagalan, tetapi ada inisiatif pihak ketiga yang tidak disedari oleh banyak pihak, berjaya membawa kedua pihak ke meja rundingan dan hampir berjaya. Tetapi seperti disebutkan tadi, dua-dua pihak ada kumpulan ekstrim atau kumpulan pelampau yang cuba menggagalkannya dan akhirnya isu ini kembali kepada asal. Tetapi dengan tekanan dunia, dengan perubahan yang berlaku pada waktu ini, saya yakin mungkin pada waktu ini sukar untuk menyatakan siapa, tetapi saya yakin selepas ini ada pihak yang akan menggunakan secara terang-terangan ataupun melalui belakang tabir yang ingin melihatkan masalah yang telah berpanjangan ini dapat diselesaikan dan keadilan sejagat dapat diwujudkan, kerana selagi isu Palestin ini tidak diselesaikan, selagi itu manusia seluruhnya terpaksa menanggung suatu bebanan dan bagi zaman moden ini mereka merasakan bahawa inilah tanggungjawab bersama untuk selesaikan. Di Amerika Syarikat, pimpinan Biden ditekan oleh pimpinan Demokrat sendiri, bukan hanya Republican yang progresif, tetapi pimpinan Demokrat yang menyokong Biden sebagai presiden sebelum ini membantah keras tindakan yang tidak mahu mengutuk serangan terbaru 11 hari Biden ke atas rakan sekutu di Israel. Dan mereka mahukan Amerika Syarikat menghentikan penjualan senjata berbilion Amerika Syarikat dolar itu kepada Israel kerana ia akan membunuh anak-anak kecil dan juga mereka yang tidak ada apa-apa di bumi Palestin. Jadi ini satu perkara yang baru kita dengar. Dan tetapi bagi sebelah sini di Liga Arab, sedangkan Islam, negara-negara Islam, seolah-olah mereka kehilangan punca. Tidak ada pimpinan yang benar-benar selain daripada Erdogan dan juga di sebelah Nusantara ini iaitu Brunei, Malaysia dan juga Indonesia membuat kenyataan yang keras mengutuk serangan terbaru ini. Adakah wajar kita melihat negara yang melakukan hubungan normalisasi dengan Israel sekarang seperti Dubai, Bahrain, Sudan dan juga rakan yang baru yang intim sedikit sekarang, Arab Saudi, perlu membuat keputusan, perlu membuat satu ketetapan yang menguntungkan rakyat Palestin yang menjunjung hak mereka yang dirampas sejak 70 tahun lalu? Pandangan Prof. Ada dua perkara yang saya nak jawab daripada apa yang disebutkan oleh Haji Nazri tadi. Yang pertama, antara faktor yang menyebabkan Hamas bertindak dalam peristiwa peperangan baru ini ialah manifestasi kekecewaan mereka terhadap sikap sebagai negara Arab. Kerana pada waktu ini sudah ada 6 negara yang mengiktiraf Israel, Maghribi, Sudan, United Arab Emirates, Bahrain, Jordan dan Mesir. Dan yang baru ini ialah 3 yang saya sebutkan awal tadi ya. Ketika mereka ditindas, negara-negara Arab bukan memikirkan untuk membantu mereka dari segi mendapatkan hak mereka yang dinafikan selama ini, tetapi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel ataupun intim dengan Israel, termasuk yang disebutkan tadi Arab Saudi. Dan ini sebenarnya memang sukar untuk merubah pemimpin, tetapi mood ataupun sikap rakyat negara Arab jelas memperlihatkan kemarahan dan kebencian mereka terhadap tindak tanduk kerajaan mereka yang mengadakan hubungan dengan Israel dan seolah-olah mendiamkan diri. Dan sudah tentu apabila kita bercakap soal negara Arab, kita bercakap soal OIC dan Liga Arab. 3 hari ini mereka masih tak selesai nak bincang agenda, gencatan senjata dah diumumkan, apatah lagi nak mesyuarat. Maknanya kalau nak harapkan OIC, nak harapkan Liga Arab, itulah pengharapan. Bermakna setelah musnah 11 hari, belum sempat bersidang lagi untuk membuat keputusan. Dan sudah tentu, saya yakin, kalau nak mengharapkan negara Arab untuk menyelesaikan, negara Arab pun tidak Arab. Ya, maksud saya, tetapi kalau rakyat Arab, kita dapati sebahagian besar mereka itu menunjukkan simpati mereka kepada perjuangan rakyat Palestin. Baik, berbalik kepada Amerika. Tapi saya sebutkan awal-awal tadi, inilah julung-julung kalinya. Di mana tempoh yang singkat ya, tak sampai seminggu berlakunya serangan,
demonstrasi tanda sokongan, solidariti hampir seluruh bandar Amerika yang disertai oleh beratus malah beribu orang. Dan kenapa senjata-senjata diadakan pada hari ini? Kenapa Perdana Menteri Yahudi ataupun Benjamin Netanyahu setuju mengadakan hari ini? Kenapa tidak esok? Kenapa tidak hari Isnin? Sebabnya besok sudah dirancang untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia. Oleh itu sebelum demonstrasi diadakan untuk mengelak momentum ini, disiarkan senjata-senjata pada hari ini. Itu strategi yang dilakukan. Sebab kalau peperangan betul hari ini dan esok, diyakini mungkin ratusan ribu lagi akan berdemonstrasi di seluruh dunia. Dan ini akan memberikan imej yang negatif. Oleh itu, apabila menyebut soal perkembangan yang berlaku di Amerika, kerana mau tidak mau, penyelesaian kepada isu Palestin, gencatan senjata yang berlaku sejak tahun 1996, ya, peperangan yang berlaku antara Mesir dengan Israel, gencatan senjata diusulkan oleh Amerika. Ya, hampir kesemua ya, peperangan ini, apabila Amerika mengenakan tekanan, apabila Amerika merestui, peperangan berhenti, gencatan senjata pun dilakukan. Oh, itu dalam konteks yang berlaku hari ini, mau tidak mau, peranan massa Amerika itu akan mencorakkan kepentingan mereka. Dan seperti saya katakan tadi, demonstrasi besar-besaran itu melambangkan sikap rakyat Amerika yang juga tidak dapat menerima tindakan ganas dilakukan oleh Israel. Kerana kita kena ingat, setiap tahun Amerika menyumbangkan sebanyak 3 bilion kepada Israel melalui foreign aid-nya untuk membeli senjata dan sebagainya. Dan sudah tentu ini menimbulkan kemarahan rakyat Israel. Kerana bagi mereka, apa yang mereka sebut, wang pembayar cukai, tax money digunakan untuk membunuh kanak-kanak. Dengan sebab itulah juga kalau kita lihat pada waktu ini, rakyat Amerika mula bersuara. Kalau sebelum ini, mereka pun seolah mengiyakan apa yang dibawa oleh Israel, mengiyakan apa disebut oleh Benjamin Netanyahu bahawa mereka ingin pertahankan diri, tetapi dengan kuasa yang ada kepada media sosial, walaupun mereka cuba start YouTube, dekat Facebook, cuba memberikan naratif CNN dan sebagainya, tetapi maklumat-maklumat sebenar sudah tersebar. Dan dengan tersebarnya maklumat ini, kita dapati rakyat Amerika sendiri telah menyuarakan secara terbuka. Pada hari ini kalau kita membuka YouTube, kita akan mendengar ya komen-komen yang keras terhadap Israel. Komen-komen yang keras terhadap pemimpin mereka yang mahu supaya Amerika lebih berperanan dan bersikap adil. Apatah lagi, mereka mengatakan mereka juara kepada keadilan. Juara kepada kebenaran. Tetapi bila sampai ke isu Palestin, mereka bersikap sebaliknya. Dan disebabkan oleh double standard yang begini, menyebabkan sebahagian mereka merasakan sudah sampai masanya, mereka berpijak di nyata. Oleh itu saya melihat, buktinya demonstrasi dan juga penyuaraan sikap yang berlaku secara spontan sejak beberapa hari yang lalu, menunjukkan bahawa terdapatnya perubahan. Dan saya yakin perubahan ini akan memberi kesan yang positif kepada usaha untuk mencari perdamaian yang adil kepada perjuangan rakyat Palestin. Terima kasih Prof. Kita perlu berbicara lagi, banyak perkembangan terkini akan kita analisa dan berikan pandangan. Mungkin Prof ada perkara-perkara yang akan kita kongsikan bersama dalam sesi yang lain, kerana kita ingin lihat bahawa Israel kalau mereka membuat tindakan yang bertindak menentang kehendak dunia, pastinya negara kecil ini akan diasingkan, akan dipencilkan, seperti mana Afrika Selatan satu ketika merupakan satu negara apartheid yang kuat, tetapi masyarakat dunia mengutuk bahawa dasar double standard ataupun dasar kulit memisahkan semua aspek kehidupan mereka tidak boleh diterima dengan hak asasi manusia dan menentang nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Dan itulah sepatutnya Israel rasa sekarang, dan rakyat mereka perlu berhati-hati dalam membuat kenyataan bahawa mereka akan menjadi masyarakat dunia yang terpencil apabila dunia bersuara. Walaupun mungkin tidak esok, mungkin tidak lusa, mungkin satu hari nanti. Terima kasih Prof. Prof. Datuk Dr. Rizwan Osman, Presiden dan juga Naib Chancellor Universiti Selangor dan juga penganalisis Timur Tengah kita. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.